Weh, saya dah tahu dah kalau bulan puasa ni lagilah. Ini complicated sikit macam. Apa pula Tak dapat tu. complicated? Nak Kita pakai ada law lagi. apa ni? Nak pakai law apa ni? Ish. Dia kena lagi satu angle Madam. Tak perlu. Oh, pakai law of cosinus terus. Iya. Oh. Wah. 497 Madam. Oish, Anis. Berapa dah? Dia dapat? 497. 497. Okay, yang lain dapat jawapan sama tak? 497. 497. Saya tulis dulu. Kita nak cari apa? FR, Anis dapat 497. Sama Madam. Lain dapat apa? Dah tahu, dah tekan je lah calculator. Tambah lagi 2 minit apa ni? Sama. Apa tu? Bunyi apa tu? Arif dapat apa? Arif Haikal. 497. Madam. Ya ke? 497. Ada betul. 497. Pakai apa? Yang kuasa 2 tambah tolak kos sudut. Apa yang kuasa 2 tu? 700 kuasa 2 tambah 450 kuasa 2. Lepas tu tolak 2 darab 700. Okay, salah tu, betul tu. Tu. Okay. Lepas tu punca kos 45 Kos 45 Habis kau pakai kos apa? Lepas tu rasa. Okay, so you get 497 Newton. That is for the resultant force in terms of magnitude. What about the direction? Direction, dia kata measured counterclockwise from positive x-axis. So, berapa macam mana nak kira? Nak kena cari sudut apa? Sudut yang bertentangan 700 kan? Macam ni. Lepas tu alpha tu tambah 60 nanti. Alpha ni berapa? Alpha tu berapa? Kena ada lagi kira. Alpha berapa? Ush. On the way. Siapa paling cepat? On the way what? On the way to heaven? Oh, on the way. On the way to... Cepat, alpha berapa? So by right, the direction of the resultant force so kita pakai 84. So theta plus alpha. So theta is 60 degree plus alpha dapat daripada mana? Alpha you pakai apa? Pakai law of sinus. So we have sin alpha 700 Newton equal to tadi dah tahu alpha dah 497. Oh, alpha 84. 84. 84.82. 83. 83. 8 je lah semua. Okay, 84.8.
Okay, this one, how do you get alpha? 700. This one sin alpha. Here is, nak pakai apa? 45 lah. 45. FR dia adalah 497 sin 45. So dapatlah 8. You masukkan yang ni dapat 84.8 tadi. Ke you pakai? Betul madam. Okay. Betul. So dapatlah 100. 44. 44.8. From here tu ya, kita pun dah nampak lah dia lebih daripada 90. So saya verified lah yang my resultant ini duduk dekat kuadran yang kedua. Sebab dia dah kata measured counterclockwise from positive x-axis. Okay. Jadi you nampak tak perbezaan this question dengan yang previous question? Nampak ke tidak? Apa perbezaan? Perbezaan dia adalah kalau kamu tengok tadi dia kata ada exacted on the stick is vertical. So maksudnya you boleh masuk ni 30, 25 yang dibagi kat sini ni. Tak ada masalah, kita memang confirm 30 dengan 25 ni. Okay. Yang ini kita tak boleh ni tak ada, dia tak bagi ni. Okay. Kita tak boleh assume that this is straight macam ni. Jadi kamu tak tahu alpha, tak tahu angle alpha, yang kamu tahu cuma yang kat corner ni je yang you tahu 45 degree. Okay, ini tak tahu. Ni pun tak tahu. Jadi you kena cari dahulu. Okay. Boleh, ada soalan? Ada soalan ke tidak? Pun boleh try. Siapa yang ada buku ni boleh try. Ada yang ada kelas lain yang ada dapat buku ni. So try lah. Ni pun sama. Cari FAFB directed along positive x-axis. Cuma bezanya dia tak ada mention lah using trigonometry, but we can try. Okay, ini sama soalan macam yang pertama tadi. We know that the resultant force is directed along positive x-axis. Kita dah tahu dah yang ni. Okay, kita tahu directed along. Jadi ini 20, ini 50. So dalam triangle kita dah boleh tentukan dah dengan jelas that this is 50, this is 20. Yang ini hasil tambah 2 ni tolak dengan 180 lah. So jadi 110 degree ni. Okay. Ni sebab kita dah tahu dah. Perkataan ini dia memberikan information lah pada kamu. Okay. Ada satu yang saya nak tambah, tak ada saya mention dalam kelas. Ini saya sentuh tadi dalam kelas lain lah. Bila kalau kata kamu condition yang macam ni lah, condition yang dia kata dalam soalan, cuba baca soalan ni. Apa perkataan baru yang ataupun benda baru yang kamu jumpa yang tak jumpa lagi sebelum-sebelum ni masa kita buat exercise ataupun example? Minimum magnitude. Minimum magnitude. So how we want to identify that the force F2 is the minimum? Okay. So kita boleh identify dia ni minimum if we set the angle 90 degree. If we set the angle 90 degree. So kita akan dapat force ni minimum lah. Alright. Okay, jadi kalau macam ni kamu tengok. Ini group A1 tak sempat hari tu. Okay. So sekarang dia minta resultant force. Okay, resultant force directed along positive x-axis. This is your information. Yang ni dia nak minimum. Tapi kita tak tahu. This one pun kita tak tahu. Tapi kita tahu that the direction is directed along positive x-axis. Okay. So kat mana kita nak letak 90 ni? Sebab ada dua tempat yang kita tak tahu ni sebab dia dah bagi tahulah. Okay. Guideline dia adalah, ini sebab kamu dah nampak dia buat macam ni. Guideline dia adalah
Okay, kita tak tahu sebab ada dua tempat sekarang ni. Alpha dengan theta is adakah kat mana yang kita nak letak 90, sini ataupun sini. Jadi kita boleh tengok macam ni tau. So kalau kamu tengok untuk F1, dia bagi magnitude, dia bagi direction. So kita dah ada constraint, ada dua constraint kat situ. So kita tak boleh ubah sesuka hati lah, tak boleh ubah sini. Okay. And then you tengok FR, although we know the direction but we do not know magnitude. Okay. Still disebabkan F1 ni bising lah. Annoying pula saya. You all dengar kan? Kuat kan? Ada efek tak? Boleh dengar tak suara saya? Dengar madam. Apa benda tu? Biasalah orang nak raya biasalah tayang rumah lah, apa lagi. Orang takkan tak tahu. Tahun lepas mana boleh orang datang berziarah. Tahun ni lah nak tayang. Biasalah. Okay. 800 Newton ni kita dah tahu fix lah. Ini pun dah fix. Okay, jadi kita tak boleh ubah sini lah. F2, we do not know the direction yes. The direction tak tahu lagi. Direction ni tak tahu ni. Theta tak tahu. Okay. So the magnitude pun kita tak tahu. Jadi dia boleh, maksudnya dia tak ada constraint lah. Tak ada constraint. Okay, ni tak tahu. Okay, yang ini kita tak tahu. Okay, tapi yang ini kita tahu untuk, maksudnya angle dekat sini 800 Newton ni, untuk 800 Newton untuk F1 ni, dia link kan dengan F2 kan untuk angle ni. Alpha ni. Alpha is angle between 800 and F2. So ini ada constraint. Jadi ini pun tak boleh ubah. Jadi alpha ni tak mungkin akan jadi 90 degree. So yang kamu boleh ubah kat sini saja. Sebab apa? Sebab FR kita tak tahu magnitude dia. F2 pun kita tak tahu magnitude dia. Jadi kita boleh ubah. Kat sini constraint dia tak banyak lah. Jadi kita boleh ubah lah kat sini. So the minimum you boleh dapat kalau dia, ini kita kata boleh kita tegak macam ni lah 90 degree. So ada dia punya explanation dekat sini lah kenapa. Okay. Jadi nanti saya bagi contoh lain yang kamu tentukan saja kat mana rasa-rasa 90 degree tu. Yang ini nanti dalam momen kamu boleh try relate kan tentang 90 degree punya ni. Kalau ada 90 degree dia akan form apa? Minimum apa? So minimum force apa? Macam tu. So kita kena tahulah 90 degree akan berkait dengan minimum force. Okay. Madam. Ya. Yeah. Faham ke tak? Boleh ulang tak? Tak faham ah. Okay. Saya ulang lagi sekali sebab dia dah penuh kat sini. Tak tahu macam mana kak nak letak 90. Apa yang Dia kamu punya tak tahu? explanation tu yang Madam cakap 90 tu, saya tak faham sangat. Okay. Nanti saya bagi satu example, nanti kamu tentukan. Kalau ramai yang boleh jawab maksudnya faham lah. Kalau tak boleh, saya tahu ada something yang mungkin explanation yang kamu tak faham lah. Okay, now kita dah ada triangle. Kita ada triangle kan? Kita ada triangle. Betul. Okay, 60 ni kita dah tak boleh ubah dah 60 degree ni. Sebab F1 ni kita dah tahu dah magnitude dia. Jadi 60 ni memang dia dah bagi. So kita tak boleh suka-suka ubah lah. Jadi 90. Sekarang ni kita nak jadikan F2 minimum. Jadi yang relate dengan F2 is either this angle ataupun this one. Betul ke tidak? Betul. Yang relate dengan F2. Sebab angle ini adalah angle yang berkaitan dengan F2 dan juga F1. Angle theta, it is between F2 and FR. Okay. So between these two, right? Between these two, kita tengok angle yang ni, saya labelkan alpha. Kita dah tahu dah magnitude F1. Jadi tadi saya kata kita dah tak boleh nak ubah, simply ubah kan. Bermaksud alpha ni pun juga tak boleh ubah jadi 90. Tak boleh tukar jadi 90. Cannot. Yang ni faham? Yang ni faham. Faham tak? Okay. Tak boleh ubah sebab apa? Sebab ni. Sebab kita dah ada dah. Dengan F1 Ya. Sebab kalau you nak ubah, you tak boleh ubah satu saja. Maksudnya you ubah dua-dua ni. Imagine you ubah dia jadi 90. Ini 90. Maksudnya you play around dengan dua benda. Ni. Jadi 800 ni tak boleh ubah apa-apa dah. 800 ni tak boleh ubah apa-apa. So alpha
Tak boleh jadi 90. Okey, untuk F2 dengan FR, F2 tak ada maklumat kan? Magnitude dia. Betul. FR tak ada. Jadi because of that we don't have kita tak ada constraint lagi. Maksudnya kita tak tahu nilai dia, memang kita boleh have a flexibility to change the angle. So that's why kita change angle between F2 dengan FR so that it become 90 degree. Jadi itu yang kamu dapat kat sini, 90 degree. Until this stage, did you understand where to put 90 degree? Faham ke tak? Okey, kita test. Kalau tak faham tak apa. Kita tengok, faham, hadamkan tadi ayat saya. Kalau ada constraint dari segi magnitude dia dah ada, kita tak boleh ubah. Okey, fahamkan soalan ni. Okey, cuba saya bagi satu condition yang ni pun tadi saya try sekejap. Ini kot. Ya, dekat sini. Tak tahu dah kat mana. So you tengok soalan ni 2.2 ni. Dia ada juga soalan-soalan lain tapi dekat dalam buku biar ada tapi saya tak sempat nak snapkan. Okay, tengok yang ni. Sekarang ni dia nak FB minimum. Saya nak kamu tentukan je, tak payah kira je. Tentukan nak letak kat mana 90. So FP minimum. FR dia bagi. Okay, FR dia bagi, FB minimum, FA ada tak? FA ada maklumat tak? 30. Soalan, FA cuma Ada direct je, magnitude ada tak dia bagi? Magnitude tak ada. Okay, your resultant is directed along positive x-axis. Sama macam tadi kan, directed along positive x-axis. Okay. Now, this is your FR. Okay. And then, this is your FA. Okay, kita tak tahu lagi nak letak kat mana 90, kita lukis je dah dulu. Bentuk dia macam ni. Okay, ini adalah FB. So, FB ada maklumat magnitude? Tak ada. FR ada maklumat magnitude? Ada. Wah, aku tanya aku jawab Dia ada direction and also magnitude for FR. Direction is directed at positive x-axis. For FA, dia cuma ada direction sahaja, which is 30 Tak ada degree. magnitude. Tapi tak ada magnitude. So, between these two angle, which one yang kamu nak letak jadi 90 so that FB is minimum? Sebab FB ni, dia connected dengan FA by this angle, FB connected dengan FR by this angle. Jadi dua option lah. Yang ni memang tak ada lah sebab FB kat sini tak ada kaitan pun kita nak ubah kat 30 ni. Lagipun 30 ni dia dah bagi, memang kita tak boleh ubah kat sini. So between these two, kat mana kamu nak letak 90 degree? Antara FA-FB. FA. Antara FA dengan FB, itu saja. Itu cara je kamu tentukan 90 degree. So automatically yang ni kamu tahu 60 degree. Okay, betul ke tak? Dia ni adalah minimum kalau kita ambil dia 90. Cuba you kira. Sekarang ni semua angle ada tak? Semua angle ada kan? Ada. Okay, nak pakai cosine ke sine law? Sign law. Okay, nak cari apa? Cari FB je dulu. Kita tak payah cari FR, cari FB. Sebab sekarang ni kita nak tengok kalau angle dia less than 90 or more than 90 degree, adakah nilai dia tu paling tinggi daripada kalau angle ni 90. Okay, kita cari dulu. Kalau 90 FB dia berapa? So FB sin 30 equal to, okay, so kita pakai angle ni lah. Maksudnya kita akan pakai FR 10 kilonewton sin 90. So FB ni kamu dapat berapa? Kalau sin 90, FB dapat berapa? Five. Exactly 5 kilonewton. Ha. Ini ada answer? Sama ada.
Betul dia. 5K. Alright. Okay. So right now, cuba kita tukar pula kalau yang ni angle ni. Ni kita letak angle theta lah. Angle theta pula. Sekejap. Ni bukan theta. Theta adalah 60. Yang angle ni kita tukar instead of 90, kita tukar jadi berapa you nak? Berapa you nak? Ya, more or less than 90 degree, tak kisah belasah lah apa-apa. Janganlah letak 89.9. Tak nampak beza. Less. Berapa nak? Bagilah. Oh, apa-apa angle ya? Oh, suka hatilah kamu. Saya bagi peluang lah. 69. Okay, 69. 10 kilonewton. Okay, kalau kita tukar ini jadi 69. Apa? 69 roots. Dapat berapa FB? 5.3. 5. 5.3 kilonewton. Okay. So lebih daripada ini. Okay, kalau kata kita ambil this angle to be berapa? Lebih daripada, kalau 69 kat sini, sini tak 60 lah. Kan ada pula kata medium, kenapa ni tak, kita dah move on kan. Kalau 69 kat sini, sini 30, bermaksud remaining dia adalah berapa tadi? Kalau ni 699, 99 jadi 1 pula. 81. 81 ha. Okay. So kalau kita tukar yang angle kat sini tadi, instead of 90, we change to higher than 90. Berapa nak bagi? 91. Aish. Saya dah kata dah, janganlah bagi 89.9 ataupun 91. Tak nampak sangat beza. Bagilah atas sikit. 105 lah. 105. So the remaining akan jadi 45 lah. Okay, kira tukar ni. Berapa dapat FB dia? FB dia dapat berapa? FP dia dapat berapa? Ai, tekan masuk formula je. Five. Dapat. 5.18. 5.18. Berapa? 5.18. 1.8. So bayangkan Kira tadi kalau you ambil 91, beza dia sikit lah, tapi still masih lagi tinggi daripada 5 kilonewton. So katalah kalau ambil tadi 91, mungkin 5.0 berapa tau. Sebab tu saya minta atas sikit daripada 91. Okay, so sekarang ni kalau kamu nak force to minimum, mesti ada angle yang 90 degree. Adalah kat mana, tapi mesti ada yang 90 degree. That can be considered as a minimum lah macam tu. So this is the conclusion yang inilah. Okay, nanti kamu akan jumpa lagi dalam explanation chapter 3. Nanti saya akan ada cakap tentang minimum kenapa 90 degree kita ambil dalam moment. Maksudnya nanti kena recall. So yang ini kamu tahu untuk lebih faham lagi dalam chapter 3. Saya bagi information tersebut yang ni. Okay, so for this tutorial, apa yang kamu dah tengok hari ini adalah dia punya apa? The power of the word directed along ni. Ada perbezaan dia kan. Kalau ada perkataan directed along ini, ada angle yang kita dah confirm boleh masuk dalam triangle. So kalau tak nampak, balik nanti. Balik tak payah balik dah, memang balik dah. Start lagi nanti. The master tu you tenung dua-dua tu, apa beza ni dengan ni. Tenung dua-dua tu. Yang soalan yang first kita buat dengan second yang kita buat, kita comparekan. So the third one ini adalah just to show you that if we want to have minimum force,
So there will be 90 degree. Ada 90 degree 90 angle yang akan terlibat. Mana-mana lah. Okay. Faham tak? So ada soalan. Untuk next tutorial class. Saya minta kamu buat soalan. Saya tak sure A1 saya bagi apa A1 saya tak tahu saya bagi apa. Soalan mana saya tak ingat. Adakah sama? Question 3 lah. Question 3. Okay, ni mesti cepat lah sebab tadi kita dah discuss question 3. And then untuk tu ke depan ambil yang ni. Question 8. And 11. 12 sekali lah. Tanya saya. Ambil tadi question berapa? Question 5. Question 5 ke saya bagi? Question 3. Question 3 madam. 3, Question 3. 8, 8, 9. 9 tak ada kot? 9. Tak, 9 tak. 8, 10, 11. 10, 11 sekarang. 11 je. 12 tak payah kan? Ya, 12 tu tak payahlah. 11. Okay tu. So saya pick random tau. Nanti you present lah. You dah buat, snap dekat PDF. Snap gambar ke ataupun PDF, nanti share presentation dekat saya. Tapi hantar juga kopi tu dekat saya. Masa sebelum present tu lah, nanti saya boleh conteng-conteng lah dekat kertas kamu, dekat kamu punya jawapan tu. Okay, tapi saya pick randomly siapa yang bertuah lah. Siapa yang bertuah akan dipanggil. Saya teringat dulu lecturer saya selalu cakap kalau nama orang tu selalu dipanggil sebab dia tu memang bertuah, sebab selalunya nampak. So yang tak dipanggil tu janganlah rasa tak bertuah. Kita bertuah kat tempat lain sebab mana tahu memang kamu kata tak dipanggil bertuah sebab nama tak naik kan. Bertuah lah kamu. Yang dipanggil tu bertuah untuk benda lain lah. Sama je. Okay. So randomly So kalau siapa tak datang, nanti dalam kelas pun saya boleh random je lah pick nama yang tak datang tu. Nanti tanya, suruh kira. So kalau you rasa you tak nak kena pick randomly nama macam tu, buat dan berdoa lah supaya nama kamu tak panggil. Itu saja. Okay. Boleh? Boleh dah. Saya rasa A1 saya bagi sikit, kesian kat kamu tak apalah, nanti kita tengoklah macam mana. A1 saya rasa nanti tambah ada orang punya kerja. Betul dah. Bagi adil. Betul. Betul. Nanti saya bagi. Tolong ingatkan di dalam kelas ya. Okay madam. Okay. Right. So kita dah 4:59. Mana bila 49 dah. Dah 4:59 dah. Jadinya so kita end our class for today. So I hope that kita pun nak dekat bulan Ramadan. Saya mengharapkan kalau kelas petang ni